Kajian kes kami adalah sifar kemiskinan atau juga dikenali sebagai no poverty di dalam Matlamat Pembangunan Lestari (SDG). Kemiskinan berlaku disebabkan oleh kekurangan pendapatan yang diperolehi bagi memenuhi keperluan asas manusia. Kami memilih India kerana India merupakan salah sebuah negara yang mengalami kemiskinan yang teruk dan dikenali juga sebagai negara miskin. Terdapat 3 teori yang berkaitan dengan tema, iaitu teori pergantungan, teori pembangunan dan juga teori evolusi sosial. Teori pergantungan atau Debensky teori diperkenalkan oleh Teteo dos Santos dan Andre Gander Frank. Mereka menjelaskan hubungan di antara negara miskin dan negara kaya. Kebergantungan yang jelas kelihatan dari segi ekonomi yang memaksa negara miskin terpaksa bergantung dengan negara maju bagi menaikkan pembangunan di negara mereka. Teori pembangunan telah mendorong kepada ideologi developmentalism. Teori ini telah dilahirkan oleh W. Rothko. Konteks teori ini tertumpu kepada negara. Andaian teori ini adalah kemajuan suatu negara sangat tergantung kepada pelaburan yang digunakan untuk memajukan ekonomi sesebuah negara. Faktor ekonomi menjadi pendorong untuk mewujudkan sosial dan politik yang stabil hingga tercapai kemajuan kehidupan masyarakat yang diingini. Pertumbuhan ekonomi terletak pada teori pembangunan. Teori evolusi sosial yang diasaskan oleh Herbert Spencer. Teori evolusi sosial ini adalah teori yang melihat perubahan sosial sebagai proses yang terjadi dalam tempoh jangka masa panjang. Untuk mengubah perilaku masyarakat memerlukan tempoh waktu yang lama. Jangka waktu ini sangat tepat, boleh memakan masa bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Sebagai contoh, perubahan dari masyarakat yang berfokuskan pertanian kepada industri. Latar belakang dan faktor kajian kes terhadap masalah kemiskinan di India. Dalam kajian ini, kumpulan kami telah memilih satu tajuk, iaitu ketiadaan miskinan atau no poverty, dan memilih skop kajian kami di negara India. No poverty adalah satu matlamat telah ditetapkan oleh SDG untuk memastikan masyarakat seluruhnya mengalami kesejahteraan sejagat. Negara India adalah satu negara yang besar, memiliki penduduk yang ramai sekitar 1.33 bilion dan merupakan satu negara yang mempunyai penduduk ramai di dunia. Penduduk yang berada di bawah kemiskinan tinggi, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan luar bandar. Di negara India, berlakunya kemiskinan yang melarat diakibatkan oleh naiknya taraf hidup dan perbezaan kasta menjadi faktor utama ekonomi negara menentukan sumber ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang kita tahu, kemiskinan bandar terjadi kerana peningkatan kos taraf hidup yang terlalu tinggi. Namun, terdapat pelbagai cara untuk mengatasi masalah kemiskinan bandar. Antaranya ialah dalam mengatasi masalah ini, pihak kerajaan telah menubuhkan satu kementerian yang berperanan dalam memperkukuhkan dan memperluas program perbasmian kemiskinan bandar. Kerajaan perlu membantu golongan miskin ini dari sudut pendidikan yang sepenuhnya. Impaknya sangat besar kepada golongan masyarakat setempat. Dari sudut negatif pula, banyak impak kemiskinan terhadap masyarakat ataupun individu. Di antara bahaya kemiskinan yang dapat dinyatakan ialah pengaruhnya terhadap etika dan moral. Selain itu, impak terhadap pemikiran dan cara hidup seseorang. Kesimpulannya ialah bahawa masalah kemiskinan bandar adalah suatu fenomena multidimensi yang disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat kumulatif. Ulasan ini tidak bermaksud menghina kemiskinan di India. Tujuannya adalah agar kita lebih banyak bersyukur. Ternyata di luar sana, begitu banyak orang yang kehidupannya jauh lebih susah dari kita. Ketika kita risau esok mahu makan apa, mereka ini tak tahu apa yang harus dimakan. Bukan kerana pilihan, tapi lantaran tak ada yang boleh mereka lahap. Kajian kes kami kali ini adalah Zero Hunger di dalam Matlamat Pembangunan Lestari (SDG). Kebuluran berlaku disebabkan kekurangan bekalan makanan yang dapat diperolehi oleh masyarakat. Kami telah memilih Afrika sebagai kawasan kajian kami kerana Afrika merupakan salah sebuah negara yang mengalami isu kebuluran. Terdapat 3 teori yang berkaitan dengan tema, iaitu teori konflik,
teori politik dan juga teori pertukaran. Teori konflik adalah teori yang menceritakan perbezaan kepentingan antara pihak. Setiap pihak mempunyai keinginan dan kepuasan mereka tersendiri dan berlakunya pendedasan di antara masyarakat. Konflik tidak hanya berlaku disebabkan perbezaan kelas, tetapi ia juga boleh terjadi disebabkan perbezaan gender, keinginan, agama, politik dan sebagainya. Teori konflik merupakan sebuah model yang menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja. Secara lebih terperinci, penjelasan teori ini melibatkan sejumlah pemboleh ubah yang berhubung dengan hubungan kuasa dan organisasi masyarakat. Frederick Dolan menyebut teori politik sebagai sebuah penjelasan tentang politik yang komprehensif dan muktamad. Cabang teori ini tidak sekadar menyatakan kepelbagaian dari segi politik seperti liberalism, sosialism, feminism, islamism dan sebagainya, tetapi juga proses intipati dan makna dari semua segi politik yang disebutkan tadi. Teori pertukaran adalah teori perilaku sosial. Teori ini menyatakan perilaku manusia, yakni tindakan mereka membentuk pola hubungan antara lingkungan terhadap tindakan tersebut. Perilaku manusia adalah hasil pertukaran dengan reaksi lingkungannya. Reaksi lingkungan ini boleh menjadi positif, negatif ataupun tidak berubah kepada apa-apa. Ialah latar belakang dan faktor kajian kes, iaitu masalah kelaparan di benua Afrika. Okey, dalam kajian ini, pekaji telah melakukan kajian khusus terhadap perbincangan tentang matlamat idea pembangunan lestari atau lebih dikenali sebagai SDG yang ditumpukan atas cadangan persidangan bahasa-bahasa bersatu atau PBB. Okey, dalam kajian ini juga mengkaji latar belakang negara yang terpilih bagi dikajikan skop kajian kami terhadap masalah jagaan kedua dalam matlamat SDG, iaitu isu tiada kelaparan atau no hunger, dan skop kajian kami tertumpu pada negara-negara di benua Afrika. Di benua Afrika, seperti sedia maklum, adalah sebuah benua yang besar dan sering dikatakan berlakunya masalah-masalah yang melibatkan kadar kuantian yang meningkat serta juga mendapat faktor kajian kes kerana seperti sedia maklum, krisis kebeluran masih lagi sukar untuk dibendung walaupun Perkara ini banyak berlaku di negara Afrika kerana beberapa faktor utama, iaitu bentuk muka bumi, peperangan, pembangunan negara, jumlah penduduk yang ramai. Krisis kebeluran ini telah menyebabkan majoriti rakyat Somalia berhadapan dengan masalah kekurangan zat makanan yang kronik. Melihat perkembangan kini yang melanda Somalia, sebagai insan yang prihatin, kita perlu menyumbang kepada rakyat Somalia melalui kempen Somalia Relief di bawah anjuran Humanitarian Care Malaysia atau singkatannya MyCare. Bantuan akan difokuskan kepada keperluan utama seperti makanan, bekalan air bersih dan ubat-ubatan. Impaknya sangat besar bagi mereka yang memerlukan bantuan ini agar mereka boleh menjalankan kehidupan seharian seperti sedia kala. Dari sudut negatif pula, impak atau kesan daripada kebeluran ialah penduduk di negara Somalia juga telah dilanda konflik perang saudara dan juga kemarau berpanjangan semenjak tahun 1990-an lagi. Krisis kebeluran pada tahun 1992 menyaksikan seramai 250,000 rakyat Somalia terkorban. Kesimpulannya, krisis kebeluran atau masalah kekurangan sumber makanan telah menjadi isu yang membelenggu kehidupan masyarakat dunia kini dan telah mengorbankan banyak nyawa yang tidak berdosa. Hal ini jika dibiarkan berlaku, pasti akan membawa banyak nyawa yang tidak bersalah terkorban begitu sahaja, terutamanya kanak-kanak. Kini nasib orang-orang yang kesian ini berada dalam tangan kita. Dengan usaha dan harapan kita, isu kebeluran dapat diatasi kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.